الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin hadirat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah menjadi tetamu-tetamu Allah di dalam suatu majlis yang sangat mulia di sisi Allah di atas muka bumi ini. Di suatu majlis yang Allah Ta'ala menghidangkan dengan rahmatnya, maghfirahnya, keredaannya. Satu majlis yang dihimpunkan oleh Allah orang-orang yang bakal mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, memperbetulkan niat dan qasad kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita daripada terdapat niat-niat yang menjadi asbab amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah sambungan kitab Tauhid malam ni, kitab Faridatul Faraid, muka surat berapa? Rumi ada muka berapa? 35. Ya. 35. La haula wala quwwata illa billah. Tambih tambih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Apa kata musannif? Tanbihun ataupun tanbih, ini suatu penjagaan ataupun ini satu peringatan ataupun awas. Tanbih menjaga-jaga, isyarat kepada perkara yang nak disampaikan ini adalah perkara yang penting. Ketahui olehmu wahai mukallaf, ataupun ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, pecinta ilmu, bahawa al-kaunu qadiran dan al-kaunu muridan dan al-kaunu aliman hingga akhirnya. Apa yang dimaksudkan hingga akhir? Sehinggalah al-kaunu mutakalliman. Ada 7 sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ada 7. Suatu sifat yang berlazim-laziman dengan sifat ma'ani. Suatu sifat yang tidak boleh berasingan daripada dengan sifat ma'ani. Bila ada ma'ani, adalah maknawiyah. Bila ada ma'ani, menunjukkan mesti ada maknawiyah. Kalau tidak ada maknawiyah, membawa kepada tidak adanya sifat ma'ani. Ngaji sungguh-sungguh ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni, biar faham sungguh-sungguh. Nak dapat kena ngaji sungguh-sungguh, usaha ikhtiar. Selebihnya doa pada Allah, moga Allah memberikan kefahaman. Tapi kalau tak faham pun tetap mendapat faedahnya. Yang penting jangan lari, jangan berhenti daripada mengaji tauhid ni. Ngaji sampai bila-bila, dah alim, dah pandai pun ngaji lagi. Tidak semestinya kitab yang sama kita bacakan ataupun zikir-zikir yang sama kita sebutkan Allah tidak memberikan pahala. Allah tidak jemu-jemu memberi pahala kepada mana-mana hamba-Nya yang tidak jemu beribadat. Kecuali kita yang terlebih dahulu jemu untuk melakukan ibadat, tidak adalah pahala. Tapi kalau orang tu, seseorang itu selagi mampu dia melakukan amal soleh, Allah Ta'ala senantiasa memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Itu kemurahan Allah, kekayaan Allah. Baik.
Jadi hingga akhirnya itu sabit sekaliannya dengan tiada khilaf. Apa maksud sabit? Yakni sifat-sifat maknawiyah yang 7 dah. Kaunuhu ta'ala qadiran hinggalah kaunuhu ta'ala mutakalliman tu sabit segala semuanya dengan makna sungguh-sungguh ada di zat Allah. Tu. Sabit sekaliannya dengan makna sungguh-sungguh ada di zat Allah. Tiada khilafnya. Tidak ada ulama yang menyalahi. Semua ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat-sifat maknawiyah. Maka wajib ia 7 sifat maknawiyah itu wajib dengan sini makna wajib akli, perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh-sungguh. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sungguh-sungguh ia bagi Allah Ta'ala. Jangan ada di kalangan kita ataupun seseorang yang menafikan. Jangan ada orang yang mengatakan Allah tidak bersifat dengan salah satu daripada sifat maknawiyah ni. Ataupun jangan dikatakan Allah Ta'ala tidak memiliki sifat maknawiyah. Jangan mungkir, jangan ingkar walaupun satu. Wajib i'tiqad sungguh-sungguh dalam hati. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Wajib setiap laki-laki dan perempuan mengiktikadkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat maknawiyah yang 7 tu. Maka wajib ia, yakni mesti ada ia maknawiyah bagi Allah, yakni bagi zat Allah. Bagi Allah memang bagi zat Allah dengan ijma' muafakat ulama atas mazhab ahli sunnah yakni wal jamaah dan mu'tazilah. Mu'tazilah pun kata Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Mu'tazilah kata gitu. Dan atas mazhab ulama yang mensabitkan ahwal maknawiyah. Seperti yang kita belajar di dalam kitab Risalah Al-Misbahul Munir tu. Itu menjalani perkataan ulama yang mensabitkan adanya sifat-sifat maknawiyah itu pada zat Allah. Dengan sebab itu di dalam kitab Misbahul Munir dulu dihuraikan secara tafsil, dihuraikan secara satu persatu ke-7 sifat maknawiyah tersebut. Sifat maknawiyah, apa erti sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah itu sifat yang melazimi akan sifat ma'ani, yang mana peranannya untuk membolehkan adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Seandainya tidak ada sifat maknawiyah ini membawa kepada tidak adanya sifat-sifat ma'ani pada zat Allah, maka hukumnya mustahil. Kalau nak dinafikan, nak dikatakan Allah tidak memiliki sifat maknawiyah, hukumnya mustahil, kerana membawa kepada Allah Ta'ala nanti tidak memiliki sifat-sifat ma'ani pula. Dan sifat maknawiyah tu seperti mana yang tersebut dalam kitab Misbah, dia kata apa? Sifat maknawiyah itu suatu sifat ataupun suatu kelakuan yang duduk menengahi di antara ada dan tiada. Semua tu kita dah huraikan dulu dah. Ingat dengan tak ingat je lah. Seingat kita dah huraikan banyak kali. Waktu ngaji ni kena ngaji selalu. Ngaji selalu, bila ngaji jadi ingat, lupa jadi ingat, lupa jadi ingat. Yang tak tahu jadi tahu, yang tak faham jadi faham. Itulah tujuan suruh belajar. Dan ulama yang menafikan ahwal, contohnya dalam kitab ni, dia kata mengikut kitab ni tak perlu nak dihuraikan satu persatu sifat-sifat maknawiyah tu seperti di dalam kitab Misbah dulu. Cuma wajib i'tiqad secara tafsil saja, tak perlu dihurai satu persatu. Tuan-tuan perasan tak? Dalam kitab ni dengan kitab Misbah dulu. Dalam kitab Misbah dulu dihurai satu. Kaunuhu tu apa? Yang ni tak, ni secara umum je, disentuh sikit-sikit. Dia tak huraikan satu persatu. Tapi wajib i'tiqad, jangan dinafikan pula. Jangan dikatakan Allah tak ada sifat maknawiyah. Itu jadi kufur, jadi kafir. Dan Mu'tazilah dan atau mazhab ulama yang mensabitkan ahwal dan ulama yang menafikan ahwal, dan hanya sesungguhnya khilaf itu pada keadaannya beberapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani ataupun tiada lebih. Maksud lebih ni, adakah dia sifat yang selain daripada sifat ma'ani ataupun dia sendiri sekali dengan sifat ma'ani? Itu khilaf ulama lah.
dalam ilmu usuluddin ni. Kita orang awam tak tahu situ pun tak apa, tak dosa situ. Itu masuk dalam ghawamidul ilmu kalam, masuk dalam perbahasan yang seni, yang sukar, yang halus dalam ilmu kalam ni, ilmu tauhid ni. Kita orang awam tak wajib tahu. Tapi kalau tahu bagus. Kalau tak tahu tidak berdosa, bukan fardu ain. Yang fardu ain ni mana? Wajib tahu apakah sifat yang telah diijma'kan oleh ulama atas Allah Ta'ala. Ada berapa sifat yang wajib bagi Allah, satu persatu. Kalau ada, apa ertinya, apa maksudnya, mana dalilnya. Kalau baqa, apa ertinya, apa maksudnya, apa dalilnya, itu kena tahu satu-satu. Itu fardu ain. Bahkan ia sifat maknawiyah tu amrun ataupun umurun i'tibari, yakni suatu perkara yang hanya difaham pada akal sahaja. Itu amrun i'tibari, umurun i'tibari, perkara yang hanya difaham oleh akal sahaja. Nak dilihat tak boleh kerana dia benda jenis tiada. Dia sesuatu yang jenis faham sahaja, maujud pada zihin tapi tidak maujud pada kharij, yakni pada akalnya faham tapi pada luar akal fikiran kalau nak tengok tak nampak, tak boleh. Kenapa tak nampak? Kerana tak boleh tengok. Kerana dia bukan sesuatu yang wujud, tetapi dia sesuatu yang sungguh sahaja. Pun kita dah huraikan dulu. Di antara sifat putih dengan sifat nipis pada kertas tu. Tu contoh tu. Kalau ingatlah sini. Kalau faham situ, fahamlah sini. Kalau tak faham situ, tak faham dah kat sini. Tak faham pun tak apa, asalkan mengaji. Jangan dengan sebab tak faham beberapa masalah kita lari belajar. Rugi seumur hidup. rugi seumur hidup. Tak pandai pun, tak faham pun, betulkan niat aku belajar kerana Allah. Dah ngaji lah macam biasa. Faham tak faham itu urusan Allah. Urusan kita berusaha. Kewajipan kita berusaha. Faham tak faham itu urusan Allah. Allah nak bagi ke tak nak bagi, itu ikut kehendak Allah. Kalau bagi, alhamdulillah. Kalau tak bagi pun alhamdulillah. Adalah hikmahnya. Wajib bersangka baik dengan Allah. Sentiasa wajib bersangka baik dengan Allah. Allah atur molek. Allah atur adil lah. Tak ada satu pun yang tak adil. Allah takdirkan atas diri kita. Nak nampak baik tidak takdir Allah, baiki hati kena Tuhan. Kena Tuhan, baiki hati, baru nampak kebaikan takdir Allah. Walaupun pada zahirnya musibah, walaupun pada zahirnya kemaksiatan, tapi orang yang hatinya mengenal Allah, dia akan nampak kebaikan di sebalik benda-benda itu. Tapi hati yang buta tak nampak. Hati yang rabun, hati yang buta, hati yang jahil dengan ilmu tak akan nampak sampai bila-bila. Bahkan ia amru i'tibar, artinya beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin jua. Makna perkara yang hanya difaham pada akal sahaja, tiada ada ia pada kharij, makna pada luar. Kharij tu makna pada luaran, tak ada, dia tak wujud. Dia tak wujud. Dia hanya jenis faham, sifat. Dia hanya suatu sifat yang jenis difaham oleh akal sahaja. Seperti sifat nipis pada diri kertas. Nipis itu adalah sifat yang hanya difaham oleh akal sahaja. Nipis itu adalah suatu sifat yang hanya difaham oleh akal sahaja. Nak tengok, nak pegang, nak sentuh yang namanya nipis tak boleh. Kenapa? Kerana nipis itu benda tiada, cuma benda faham. Faham ke tak faham? Diam mentok itu. Tak apalah. Ulang-ulang nanti faham lah tu. Faham lah tu, diam saja, diam. Tuan-tuan ngaji dulu lagi, tuan-tuan ngaji daripada saya kitab ni. Tuan-tuan dulu kenal sifat 20 ni daripada saya. Tuan-tuan saya tak ada lagi, tuan-tuan belajar lah sifat 20 ni. Dah tentulah tuan-tuan dulu lagi faham. Ni kita datang baca kitab ni nak panah-panahin je. Ibaratnya kalau nasi pagi tadi nak makan malam kalian, panas kan sedap. Kalau makan sejuk-sejuk tak sedap. Panas kan baru sedap.
Nasi sejuk, panas-panas kan dia. Tuan-tuan ibaratnya macam tu lah. Bukan tuan-tuan tak pernah mengaji ni semua. Tuan-tuan dulu hidup daripada saya. Tentu tuan-tuan dah mengaji dah faham dah. Dah datang juga tu sebab apa? Nak perangat, nak panah enjin. Maka tatkala itu maka makna ingkarkan ahwal pada mereka yang menafikan dia itu ingkar lebihnya atas ma'ani. Tiada ingkarkan keadaannya Allah yang kuasa itu. Masalan, bukan maksud mereka itu mengingkarkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak ada sifat maknawiyah. Bukan itu yang diingkarkan. Yang mereka ingkar tadi iaitu apa? Sifat maknawiyah ni dia sekali dengan ma'ani ke ataupun dia berasing. Itu saja. Bukan mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat maknawiyah, bukan. Baik. Daripada asalnya, kerana bahawasanya yang demikian itu kufur. Apa maksud kufur ni? Barang siapa yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat maknawiyah. Siapa yang kata Allah tidak ada sifat maknawiyah, kufur. Batal imannya, batal Islamnya. Kerana bahawasanya ia sifat maknawiyah tu perkara yang diijma'kan atasnya, sehingga tiada wajib kita bilangkan dia atas jalan tafsil, atas qaul yang rajih. Atas qaul yang rajih tak wajib kira satu-satu sifat maknawiyah tu. Tak wajib hurai satu-satu sifat-sifat maknawiyah tu. Cuma wajib i'tiqad, wajib percaya Allah Ta'ala memiliki sifat maknawiyah. Cukup sekadar tu. Wajib percaya Allah ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu adalah di antara sifat-sifat kamalat Allah, sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah, sifat maknawiyah ni. Tak payah hurai satu-satu. Dalam kitab Misbahul Munir dia hurai satu-satu kerana mengikut pendapat yang satu lagi yang mensabitkan ahwal maknawiyah. Dan wajib beriman dengan dia, wajib percaya dengan dia, dengan makna wajib percaya adanya sifat maknawiyah itu pada zat Allah. Kenapa wajib beriman, wajib yakin, wajib percaya Allah Ta'ala itu memiliki sifat maknawiyah? Kerana ia maknawiyah setengah daripada segala perkara kesempurnaan, yakni bagi zat Allah. Jadi jangan dinafikan, jangan ditolak, jangan diragui, jangan dipertikaikan, jangan disangsikan, jangan disyak. Bahkan wajiblah yakin sungguh-sungguh. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah atau sesuatu daripada sifat salbiyah atau i'tiqad. Sifat salbiyah ada berapa? 5. Betul? Qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Barang siapa meragui salah satu daripada sifat tu, contohnya dia meragui ya ke Allah Ta'ala tu dah ada sedia kala lagi, jadi kufurlah dia, jadi kafirlah dia. Na'udzubillah. Dia nak rosak akidah ni bukan syarat tolak semua, tuan-tuan. Bukan syarat tak terima semua jadi kafir dah. Tolak satu pun cukup. Sifat kamalat Allah ada berapa? Tidak terhingga banyaknya sifat kesempurnaan Allah. Cuma yang kita diwajibkan belajar atas jalan fardu ain sebanyak 20 ataupun 13. Kalau orang tanya hakikat sifat kesempurnaan Allah ada berapa? Tidak terhingga banyaknya sifat sempurna Allah. Dah tu yang 20, 13 tu, itu yang diwajibkan belajar. Sebagai dasar dan asas akidah kita untuk memahami pengertian dan maksud yang tersirat di sebalik kalimah syahadah kita, supaya kita bersyahadah serta memahami apa maksud dia. Sebab tu suruh belajar fardu ain 20 ataupun 13 ni. Tiba-tiba dalam 20 ataupun 13 sifat tadi dia sangsi satu je, satu sifat tu dia sangsi. Dia kata aku macam tak percaya sangat lah. Percaya tapi tak sangat. Namanya zon. Boleh jadi dalam hatinya 90% saja. Ya ke Tuhan tu sedia kala? Takkan tak ada yang buat dia jadi kafir lah dia. Bukan syarat tolak semua. Nak rosak akidah ni ragu cukup dah. Sebab tu syaitan
nafsu dia akan berusaha mencari jalan menipu daya kita agar seseorang mukmin yang asalnya yakin dengan Allah turun kepada martabat ragu. Cukup dah, habislah iman dia. Cukup dengan ragu. Ragu ni makna dia terima lagi, cuma tak sepenuh hati tu ragu. Ya ke Tuhan tu tahu semua benda Ya. Kafir dah tu. Na'udzubillah. Murtad dah. Jaga-jaga. Hati-hati. Kita kalau tak ada ilmu, macam mana nak tolak benda-benda macam tu dalam hati? Ada orang kata, buat apa saya nak mengaji sifat 20 ni? Bukan saya nak berhujah, nak berdebat dengan siapa-siapa. Dia jawab macam tu. Tu yang dalam hati dengan tu. Setan duk bisik-bisik, nafsu duk bisik-bisik, benda-benda macam-macam yang meragukan tu, jangan nak tolak lah. Nak tolak pakai parang. Jangan nak tolak lah. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak tolak benda-benda yang dibisikkan oleh setan dalam hati kita, yang digambar-gambarkan, yang bayang-bayangkan, yang dikhayal-khayalkan, macam-macam persoalan yang boleh menimbulkan keraguan terhadap Allah. Macam mana nak tolak kalau tak ada ilmu? Daripada yakin jadi ragu cukup. Kufur dah lah. Walaupun zahir dia semayang, walaupun zahir dia sembahyang, walaupun zahir tak tinggal solat, cukup dia ragu dengan Allah, rosaklah akidah. Kalau dia tak taubat, tak betulkan balik akidah ni, kalau dia mati kafir. Mati kafir. Walaupun pada zahirnya diuruskan jenazahnya seperti orang Islam yang lain, hakikatnya orang yang memiliki keraguan terhadap Allah, matinya kafir, kekal di neraka selama-lamanya, tuan-tuan. Ni yang kita perlu risau bimbang ni, tuan-tuan. Jangan bimbangkan hal-hal dunia je kita ni. Kena mikir juga, nak balik sana, yang pergi tak kembali. Apa persiapan ni? Persiapan dunia kita dah buat dah macam-macam. Duit, kereta, rumah, baju, makan, minum, simpan duit, KLBSP. Tu persiapan dunia. Persiapan alik sana. Macam mana? Pernah tak kita risaukan? Pernah tak kita bimbangkan? Kita risau harta kita rosak. Pernah tak risau rosak akidah? Risau harta kita hilang. Risau tak iman hilang? Kalau risau, apa tindakan? Duduk saja, peluk tubuh. Jadi Imam Ghazali pesan, kena ada risau dalam hati, rosak akidah. Takut rosak akidah, takut terikut pahaman yang sesat, kena ada perasaan macam tu dalam hati. Barulah kita akan bersungguh nak belajar untuk nak memastikan akidah kita tu berada di jalan yang betul. Kalau tak ada risau tu, kita akan duduk goyang kaki, tak ambil berat nak belajar. Tapi hal dunia kita risau dan kita bersungguh-sungguh nak settlekan kita punya masalah. Risau. Hari-hari kita fikir pasal duit, pasal anak, pasal bini, pasal belanja, pasal ini, pasal itu. Padahal pasal kehidupan kita selepas mati yang selama-lama takkan kembali tu. Tak pernah pun kita risau bimbang. Tak pernah risau pun tentang akhirat, tentang bekalan nak mati besok. Kena tanya pasal iman, macam mana nak jawab ni kalau salah iman. Tak pernah risau. Otak kita ni fikir tentang dunia 24 jam. Hati kita risau bimbang tentang dunia 24 jam. Anggota kita pun risau bimbang, berusaha mencari keduniaan. Cepat-cepat kita baiki. Masa tak banyak dah. Masa dah tak banyak. Meskipun kiamat lambat, tapi meskipun kiamat lambat lagi, tanda-tanda besar tak ada lagi. Boleh jadi esok lusa kematian kita datang dulu. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Jadi jangan dinafikan, jangan dinafikan, jangan ditolak dan jangan diragui. Ragu pun jangan, tolak lebih-lebih lagi. Tolak pun jangan, ragu pun jangan. Dua-dua ni kalau ada dalam diri terhadap Allah, rosak kita. Kenanya yakin, kena jazam yang putus.
Atau sesuatu daripada sifat salbiah, itu sifat salbiah tu. Dia meragui tentang sedia kala Allah. Dia macam tak boleh nak terima yang Tuhan tu ada sedia kala lagi. Dia tak boleh terima yang Allah tu tidak ada yang menjadikan. Dia tak boleh terima. Dia kata macam mana? Dia kata macam mana? Mana boleh, mesti ada yang buat Tuhan tu. Tu dah suruh belajar, baru tahu jawapan dia. Kita tak nak belajar. Nanti-nantilah. Atau i'tiqad ia akan baharu demikian itu, ataupun dia beriktikad bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu baharu. Apa maksud baharu? Asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada sifat tu. Sifat salbiah tu asalnya tak ada. Kemudian baru sifat tu wujud pada Allah. Sebelum tu Allah tak memiliki sifat tu. Kemudian baru Allah Ta'ala bersifat dengan sedia kala. Kemudian baru Allah Ta'ala bersifat dengan kekal. Kemudian Allah Ta'ala baru bersifat dengan ilmu. Kemudian baru Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar pelihat. Dulu tak ada. Asalnya Tuhan tak ada pendengar pelihat ni. Kemudian baru ada. Rosak akidah. Kerana tidak ada satu pun sifat Allah yang baharu. Bahkan semua sifat Allah qadim lagi azali. Zat Allah qadim sedia kala, dan segala sifatnya pun sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan bagi adanya di zat Allah. Itu maksud sedia kala. Sedia kala bukan makna dah lama. Faham? Berapa ramai orang faham sedia kala makna dah lama? Dia sebut sedia kala, dah lama. Bukan dah lama. Dah lama salah kalau kita faham sedia kala makna dah lama. Dah lama tu sifat makhluk. Dah lama tu sangkut paut dengan masa. Alam ni dah lama wujud dah. Tapi Allah kalau kata dah lama Allah ada, salah. Kerana dah lama tu sangkut paut dengan masa. Meskipun beratus ribu juta tahun, tapi asalnya kosong. Asalnya tiada. Sejak alam tak ada, kemudian mula alam dijadikan oleh Allah, sampailah ke hari ini dah makan masa tak tahu berapa ratus ribu juta tahun lah. Jadi kita kata alam ni dah lama ada dah, sejak Tuhan mula jadikan. Setakat ni dah lama dah ada alam. Tak apa. Tu tak rosak akidah. Kerana kita meletakkan sifat yang kena pada tempatnya. Dah lama ada, kita letakkan pada makhluk yang namanya alam. Tak apa. Tapi kalau dah lama ada itu diletakkan pada Allah, rosaklah akidah. Kenapa rosak akidah? Kerana meletakkan sifat makhluk pada Allah. Ni supaya kita belajar ni boleh beza yang mana sifat makhluk, yang mana sifat Allah, supaya tak bertukar pakai. Tak faham macam mana kita nak bezakan yang mana sifat makhluk, mana sifat Allah. Tu bukti dia. Ramai yang kata sedia kala ni makna dah lama dah Tuhan ada. Dah lama dah Tuhan ada. Itulah buktinya tadi yang saya cakap tu. Kalau tak belajar ke situlah faham dia. Ajak ngaji tak nak, sombong. Ingat aku baru masuk Islam nak ajak aku ngaji. Kau ingat aku baru masuk Islam, kau ingat aku mu'allaf. Yang nak ajak ngaji ni. Sombong. Sifat sombong ni makan diri. Besok terima balasan. Ulama pesan tak nak ikut. Berasa pandai, berasa lebih mahir perjalanan nak balik akhirat. Sebab tu ulama pesan kita buat tak peduli, buat tak dengar. Kalau boleh tutup lubang telinga. Makan diri lah, makan diri. Orang sombong ni bala atas diri dia balik. Orang lain tak rugi. Tutup guru ulama tak rugi apa, cuma kesian. Kesian tengok. Kesian tengok orang tak mengaji. Sebab apa kesian tu? Nampak dah nasib di hari kiamat besok macam mana. Nampak dah kecelakaan yang bakal diterima selepas mati besok. Nampak dah macam mana. Orang yang tak solat, orang tak nak ngaji, orang tak nak agama, orang tak peduli. Nampak dah celaka yang tunggu dia tu. Sebab tu alim ulama ni dia tak berhenti panggil, mari belajar, mari solat, mari baiki ibadat, mari bersihkan hati. Sebab apa? Nampak tu celaka yang tunggu tu sangat dahsyat. Kita buta, sebab tu kita tak nampak celaka tu. Yang kita nampak celaka dunia. Celaka dunia kita nampak. Duit tak ada, ekonomi jatuh, tak cukup makan, kemalangan. Tu celaka dunia. Tu kita nampak. Sebab tu kita bersungguh-sungguh jaga.
Tapi celaka akhirat ni orang macam kita tak nampak. Sebab tu ceritalah macam mana pun dia buat tak peduli. Sebab apa? Tak nampak. Tu perbandingan dia. Perbandingan kecelakaan dunia dan kecelakaan akhirat. Banyak manusia risau tentang kecelakaan dunia tapi tak pernah terfikir langsung tentang kecelakaan akhirat yang tunggu dalam liang lahat. Tak pernah terfikir. Macam mana ni nanti kalau malaikat soal aku tak dapat nak jawab. Kena sesah adik malaikat tu terbenam 70 hasta. Dia congkil lagi, tanya tak dapat lagi, sesah lagi, terbenam lagi, congkil lagi sampai kiamat besok. Bini tak teman, laki tak teman, siapa pun tak teman, kita. Itulah kalau ada amal soleh, adalah penemannya. Amal soleh itulah nanti yang akan menjawab. Amal soleh itulah yang nanti yang akan jadi pembantu, pelindung kepada tuan empunya badan. Tiba-tiba kita tak ada amal soleh, siapa nak teman? Siapa nak teman? Ada penemannya, amal soleh. Yang teman kita amal soleh, amal buruk, amal jahat, amal maksiat yang teman. Amal yang baik tak teman kita. Masaklah kita dalam kubur besok. Atas dunia dulu tak pernah risau tentang nasib dalam kubur. Risau nasib atas dunia semata-mata. Risau, tak lelap tidur, tak lena tidur, makan tak lalu, mikirkan masalah dunia. Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah. Kena fikir tuan-tuan, kena fikir. Sebab akhirat tu bukan cerita dongeng. Akhirat tu bukan benda main-main. Benda yang sangat dahsyat, sangat maha dahsyat akhirat tu. Tak tahu nak cerita macam mana dia punya azab dahsyat dia. Kalau tak ada persiapan, salah langkah kita, habislah kita. Duduk dalam api lah selama-lama. Tak akan jumpa kesenangan dah selepas daripada tu. Jangan kata anak bini, kesenangan pun tak jumpa. Anak bini jauh sekali. Sebab tu pakat-pakat belajar, amalkan, baiki hati, jaga akidah. Jangan sibuk dosa orang, jangan sibuk maksiat orang. Baik kita sibukkan tentang amalan diri kita sendiri. Itu lebih menguntungkan kita. Dah berpuluh tahun kita hebohkan hal orang. Puluh tahun kita hebohkan hal orang. Sianu. Sampai terlupa nak pandang diri sendiri. Belum ada persiapan nak balik mati. Sudahlah. Dekatkan diri dengan Allah. Belajar sungguh-sungguh, betulkan niat. Kemudian beramal dengan apa yang Allah dah beri faham. InsyaAllah ada jalan selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ni terutama sekali perihal akidah ni tuan-tuan. Jangan buat main-main perihal akidah ni. Jangan memiliki kepercayaan sebarangan dalam hati. Jangan memiliki pegangan sebarangan dalam hati. Jangan. Kena belajar supaya dapat kita beza mana pahaman yang betul, pegangan yang betul, mana pegangan yang salah, agar kita boleh tolak yang salah, ambil yang betul. Itu tujuan kita belajar. Dan baharunya, jadi jangan disifatkan, jangan diiktikadkan bahawanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada yang baharu. Dah, semua sifat Allah tu qadim lagi azali. Qadim lagi azali. Segala sifat Allah, yang 20, yang tak 20, semua qadim lagi azali. Atau terhenti ia pada demikian itu, ataupun macam mana dia terhenti, dia tak boleh nak cakap. Allah Ta'ala tu sifatnya baru ke makhluk ke? Dia diam, dia kata entahlah. Orang yang tak ada pegangan namanya ni. Walaupun zahirnya semayang, puasa, zakat, haji, umrah, ataupun dia tak tahu. Atas dunia ni kalau tanya tentang Tuhan, dia tak ada jawapan. Kalau tanya tentang Tuhan, dia tak ada jawapan. Entahlah, kata dia. Orang ni dihukumkan Islam atas dunia, hakikatnya kafir. Orang jadi macam ni. Di dalam hati dia tak ada pegangan tentang Tuhan ni, dia tak ada nak mikir tentang Tuhan. Tuhan tu sungguh-sungguh ada ke? Mustahil tiada Tuhan ke? Dia tak peduli. Dia tak ada terfikir pun tentang tu. Ulama sebut tu, adalah orang jadi macam tu.
Bila ulama sebut dalam kitab, makna adalah orang yang jenis macam tu. Tentang Tuhan ni dia kata aku tak nak mikir. Orang ni hakikatnya kafir, zahirnya Islam lah. Kalau mak bapak di Islam, dia kira tu dia Islam lah. Islam dunia, Islam sekejap. Islam atas dunia je. Di hari kiamat besok Allah kumpulkan sekali dengan kapi-kapi yang lain. Sebab tu kita kena ada pegangan. Mesti i'tikad ni mesti hukumnya wajib, bukan sunat. Ada pegangan dapat pahala, tak ada pegangan pun tak apa. Bukan, tuan-tuan. Jangan salah faham pula. Makna terhenti tadi, dia tak ada pegangan dalam hati dia. Nak kata Tuhan ada pun tidak, nak kata tak ada Tuhan pun dah. Dia pun tak tahu. Entahlah, kata dia. Asalkan aku dapat makan dah le. Asalkan anak bini aku dapat makan, jadilah. Ni tentang Tuhan-Tuhan yang aku tak ada masa nak mikir lah. La ilaha illallah. Inna lillah. Ada pun orang yang menafikan sifat ma'ani. Mana dia contoh golongan yang menafikan? Menafikan ni makna dia menolak, dia tak percaya, dia tak terima. Golongan ni dia menafikan sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah tu lah qudurat iradat tu. Ilmu hayat samak basar kalam. Mana contoh kumpulan-kumpulan yang menafikan sifat ma'ani ni? Seperti Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni dia tak percaya Tuhan tu ada qudurat. Dia tak percaya Allah tu ada iradat. Dia tak percaya Allah tu ada samak basar kalam. Tu Mu'tazilah. Berkata mereka itu Mu'tazilah. Apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah? Dia kata tiada bagi Allah Ta'ala itu sifat ma'ani. Dia kata Allah tak ada sifat ma'ani. Allah tak ada qudurat, kata dia. Tapi walaupun Mu'tazilah ni tadi dia kata Allah tidak ada sifat qudurat, dia menafikan diri sifat tu. Diri sifat tu yang dia tak percaya. Tapi dalam masa yang sama dia percaya Allah tu berkuasa. Sifat kuasa tu yang dia tak percaya. Ibaratnya begini, tuan-tuan. Tisu ni, kertas tisu ni, habis dah kita tisu, ambil yang baru. Ni tisu. Tisu ni, diri kertas tisu ni, diri tu namanya zat. Diri benda. Diri sesuatu lah. Zat yang berjirim, yang berjisim. Sifat dia yang ada pada diri kertas ni, warnanya putih. Jadi kita kata putih tu warna ataupun sifat. Mu'tazilah, kalau kita tanya dia, "Hei Mu'tazilah, saya nak tanya ni. Wahai Mu'tazilah, saya nak tanya. Kertas ni putih ke tidak?" Dia kata, "Memanglah putih." Memang dia cakap. Memanglah putih, dia kata. Lepas tu kita tanya lagi, sifat putih tu ada ke tidak? Dia kata, mana ada sifat putih? Tu dia tak percaya sifat. Sifat dia tak percaya. Tapi kalau tanya kertas ni putih tak? Putih lah kertas ni. Warna putih ada ke tidak? Dia kata tak ada. Jadi bingung tak kita nak faham? Dia kata warna putih tak ada, tapi kertas ni putih. Tu Mu'tazilah. Mana kalau tanya Allah ada tak sifat kuasa? Allah tak ada sifat kuasa. Dah tu Allah berkuasa ke tidak? Allah maha kuasa, kata dia. Tu Mu'tazilah. Beza dengan kita ahli sunnah. Kalau ditanya, adakah Allah itu berkuasa? Sesungguhnya Allah berkuasa. Ada tak sifat kuasa pada Allah? Ada. Tu kita ahli sunnah. Ahli sunnah kita mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang memiliki sifat. Tu Mu'tazilah dia kata Allah tu semata-mata zat sahaja, sifat tak ada. Tu Mu'tazilah. Kalau ada di kalangan kita yang percaya macam tu, Mu'tazilah lah tu. Dalam dia tak sedar, dia dah masuk dalam kelompok tu. Dia kata Allah tak ada sifat kudrat, tak ada sifat iradat, tak ada sifat ilmu, tak ada sifat hayat samak basar, tak ada. Tetapi Allah tu kuasa, Allah tu melihat, Allah tu mendengar. Macam tu lah. Sebab tu dia jadi fasik golongan. Sebab apa dia fasik? Sebab dia masih beriktikad Allah berkuasa.
Tapi kalau dia kata begini, Allah tidak ada sifat kudrat. Kudrat tu makna sifat perkuasa. Allah tak ada sifat berkuasa dan Allah itu lemah, baru kafir. Baru dia jadi kafir. Ni dia tak sampai peringkat kafir, dia fasik. Kenapa? Dia hanya menafikan sifat. Dia kata Allah tak ada kudrat, tetapi Allah berkuasa. Kita ahli sunnah, Allah ada sifat kudrat dan Allah bersifat dengan, dan Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Allah ada sifat melihat dan Allah itu yang maha melihat. Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar dan Allah Ta'ala itu yang maha mendengar. Itu kita ahli sunnah. Mu'tazilah dia kata Allah tak ada sifat-sifat tu, tapi Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui dan sebagainya. Boleh beza ke tak boleh beza? Warna putih, kertas ni putih tapi warna putih tak ada. Macam mana? Macam mana tu? Warna putih tak ada tapi putih. Ni warna hitam tak ada tapi hitam. Kemudian tu Mu'tazilah. Allah Ta'ala itu sifat ma'ani, bahkan Allah Ta'ala itu qadir. Qadir makna Melayu apa? Yang berkuasa. Tapi dia i'tiqad Allah berkuasa. Yang dia tak i'tiqad Allah ada sifat kuasa. Sifat tu yang dia tak nak. Dia menafikan sifat. Mu'tazilah ni dia kata Allah tak ada sifat. Sifat-sifat tu tak ada. Allah tu zat sahaja. Maksudnya Allah Ta'ala kuasa dengan zatnya. Dan murid dengan zatnya. Apa maksud murid? Allah Ta'ala itu menentukan dengan zatnya. Kalau tanya Allah ada tak sifat iradat? Dia kata Allah tak ada sifat iradat. Allah tak ada iradat. Tapi Allah tu maha menentukan sesuatu, kata dia. Maka tiada jadi ia Mu'tazilah kafir, tetapi jadi fasik. Dia jadi fasik. Dan mubtada', orang yang bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah. Melainkan di sini dengan makna melainkan baru jadi kufur. Jika menafikan ia seseorang akan ma'ani serta mensabitkan lawannya, itu baru jadi kafir. Contohnya macam tadi, dia kata Allah tidak ada sifat kudrat dan Allah tu lemah, baru kafir. Allah tak ada sifat iradat dan Allah Ta'ala itu tidak mengkehendaki, baru kufur. Allah tak ada sifat pendengar serta Allah tu peka, baru kufur. Wal a'yadha billahi min dhalik. Makna kita minta berlindung dengan Allah daripada demikian itu. Makna daripada terikut fahaman sedemikian, fahaman Mu'tazilah. Yang sebetulnya, yang sebenarnya di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad kita apa? Allah Ta'ala itu adalah zat yang wajib ada, serta Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu akidah kita. Dan menjalani pula qadi dan Imam Haramain atas mengisbatkan sifat idrak. Ditambah lagi sifat idrak pula. Maknanya kalau 20 tambah 1 ni jadi 21. Jadi 21 pula. Sebab apa jadi 21? Tambah sebab ada ulama mengatakan idrak tu juga wajib kita, adalah merupakan sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala juga pula. Dipanggil sifat idrak nama dia. Artinya mendapat. Sifat mendapatkan sesuatu. Sifat mengesan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Dan ia idrak ni pada mereka itu, pada ulama yang mengatakan mensabitkan sifat idrak ni, suatu sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Jadi sifat idrak ni sifat yang sedia kala juga ada di zat Allah, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berdiri itu dengan makna apa? Yang ada sungguh-sungguh. Bukan berdiri makna bangun berdiri macam kita tu, bukan maksud berdiri tu. Yang berdiri maknanya yang ada sungguh-sungguh di zat Allah sedia kala lagi, bukan baharu. Mendapat ia Allah dengan dia, memperolehi oleh ia Allah dengan dia, dengan sifat idraknya akan segala yang disentuh. Makna Allah mengetahui apa yang kita sentuh,
Dengan idrak dia tu. Dengan idrak yang ada pada Allah tu, Allah tahu apa yang kita jamah, apa yang kita sentuh, dan segala yang dicium, apa yang kita cium tu dapat dikesan oleh Allah, dapat diketahui oleh Allah dengan sifat idrak dia. Kalau sebelum ni kita belajar macam mana? Dengan ilmu Allah tu. Dengan ilmu Allah tu Allah tahu apa yang kita sentuh, apa yang kita hidup, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, itu semua ada dalam ilmu Allah. Ilmu Allah. Ni dia tambah satu lagi sifat idrak. Dan segala yang dikucup dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu, dan kata qil, didapatkan dengan dia, dengan idrak segala yang maujud, mana segala benda yang ada dapat dapat dikesan oleh Allah Ta'ala dengan segala benda yang maujud. Contohnya rasa, contohnya Allah Ta'ala dapat mengesan nyata sifat manis pada zat Allah, nyata sifat masin pada zat Allah tu dengan idrak ni lah. Katanya sifat masin tu ada ke tidak masin? Garam ada ke tidak? Ada. Masin pada garam ada ke tidak? Ada. Lepas tu boleh tengok lah kita boleh tengok tak masin? Tak boleh. Tapi Allah tengok tak masin? Dah belajar gitu kan? Dah belajar gitu. Apa maksud Allah nampak masin? Dengan makna sifat masin itu nyata pada sifat pendengar, pelihat dan pengetahuan Allah. Itu maksudnya. Kita dah sifat takluk, sifat kita ni, walaupun kita kata mendengar, melihat, tak semua benda yang boleh dilihat, walaupun benda tu ada. Contohnya macam masin tadi, masin tu benda ada, tapi lemahnya kita tak boleh tengok masin tu. Tak boleh nak kesan yang nama masin dengan penglihatan kita, nak kesan masin tak boleh. Cuma boleh kesan dengan dia perasa, lidah boleh. Nak rasa masin dengan lidah, nak rasa masin dengan telinga tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak try, cubalah lumurkan garam dengan balik kan. Cuba lumur garam dengan telinga. Rasa masin ke rasa pedih? Dulu dalam bab sifat makna dulu kita dah hurai dah. Tengok balik dalam sifat sama' basar tu. Sifat pendengar, pelihat tu. Jangan, baru kita boleh beza, barulah kita dapat memahami yang dimaksudkan dengan Allah tu maha berkuasa, maha mendengar, maha melihat. Sebab penglihat dan pendengaran dia tak sama dengan kita. Di antara tak samanya macam tadi lah, kita boleh lihat benda yang ada yang jenis maujud. Ada tak semua benda yang maujud mata kita boleh kesan. Tapi Allah asalkan benda tu wujud, maujud, semuanya dilihat oleh Allah. Tak kira berwarna, tak berwarna, berbentuk, tak berbentuk, asalkan sesuatu itu wujud, semuanya didengar dan dilihat oleh Allah. Semua tu nyata pada sifat pendengar dan pelihat Allah. Juga ilmu Allah Ta'ala. Kita dah ada benda yang tak boleh tengok. Macam sifat masin, pedas pada cili tu. Diri cili tu benda lain, zat. Sifat dia pedas. Pedas tu ada ke tidak? Ada. Dah boleh tak kita nak tengok pedas? Tak boleh. Boleh tak nak dengar pedas? Tak boleh. Tapi Allah mendengar kepada yang namanya pedas. Allah lihat kepada yang namanya pedas. Apa maksud Allah dengar dan Allah lihat? Dengan makna nyata perkara itu pada sifat pendengar, lihat Allah. Bukan maksud melihat Allah celik biji mata dengan makna tadah telinga, bukan. Ngaji kita ni molek-molek, jangan ponteng, baru boleh dengar semua cerita. Ngaji molek-molek, istiqamah, azam ngaji sungguh-sungguh, patut catat-catat, patut tulis-tulis, patut rakam-rakam. Tujuannya apa? Nak cepat faham. Bila cepat faham baru boleh beramal, baru boleh serapkan dalam amalan kita. Kalau tak faham kita nak guna macam mana kalau tak faham? Nak faham kena bersungguh lah mengaji. Jangan buat main-main mengaji agama ni. Jangan buat main-main. Ngaji sungguh-sungguh ni. Ni untuk akhirat kita ni tuan-tuan ni. Nampak je tuan-tuan ni duduk bersimpuh, duduk relax ni. Ini sedang buat kerja kursus nak balik akhirat ni. Ni bukan kursus nak pergi haji tuan. Ini bukan kursus nak pergi haji ni. Ni kursus nak balik akhirat. Tapi sayang tak ramai yang nak datang.
Tak ramai yang nak datang khusus balik akhirat. Khusus haji ramai. Sebab apa? Sebab tu. Sebab bayar. Sebab bayar. Haji kan kena bayar. 15,000, 13,000. Sekarang berapa ribu? 30? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 30? Maknanya banyaklah duit dah. Tu yang pergi kursus tu. Kalau haji tu belanjanya RM5, percayalah tak ada orang sudi nak pergi kursus. Bukan rugi pun RM5. Ini kalau tak sah haji jangan buat pasal. Duit ribu-ribu kita dah keluar lah. Kumpul sikit punya lama. Tiba-tiba tak sah haji, tak kenaya kita. Mai pergi belajar. Risau kalau tak lah. Kalau salah buat nanti sekarang haji ni, nanyalah batal haji. Duit dah belanja ni ribu-ribu. Semayang kena bayar orang. Kena bayar kan? Sebab tu orang tak datang kursus semayang. Sungguhlah. Nak takut apa kalau semayang tak sah? Bukan bayar. Tu di antara sebab orang tak pandang ilmu-ilmu ni. Kalau jernih guna duit, dia akan jangan buat pasal. Tapi kalau buat free-free ni alah, batal lah, bermasalah. Bukan rugi duit. Tak semualah, saya bukan kata semua. Ada saya cakap semua. Kebanyakan ni macam tu. Buktinya mana? Ni ilmu akidah ni yang nombor 1 mesti ada dalam diri. Tak peduli haji nombor apa tuan-tuan. Akidah dengan haji mana dulu? Tapi orang sibuk kejar yang cabang-cabang dah. Yang pangkal ni buat tak pedu. Dia tak tahu kalau rosak pangkal ni kau buatlah hujung-hujung cabang-cabang tu, kau buatlah macam mana pun, takkan laku selama-lamanya. Nampak tak? Tu dia antara tipu daya nafsu dan setan lah tu. Dia suruh kita buat amal supaya kita meninggalkan amal yang lebih penting. Yang fardu kifayah dia kejar, yang fardu ain dia tak peduli. Berapa ramai jemaah haji yang mandi wajib tak sah dah. Labbaik Allahumma labbaik, mandi wajib tak sah. Sian tak tuan-tuan? Sian. Dah kira tak apa ke macam mana tu? Kira halal macam tu boleh? Sebab dah buat haji ni kira besar, yang kalau kesalahan macam tu kira burn macam mana? Macam tu? Dah belanja keluar banyak-banyak, takkan Allah tak burn lebih kurang macam tu? Kira juga? Kira jangan mentang-mentang dah buat haji, ambil wuduk salah tak apa, mandi wajib salah tak apa, rukun qauli semayang tengang terbalik tak apa, macam tu. Banyak cantik muka kita. Ingat ni syariat nenek kita punya ke? Itulah sebabnya yang ulama duk pekik-pekik telinga kita, mari belajar. Sebab apa? Ni yang fardu ain, kalau kau tak sah, kau buatlah amal yang lain, takkan Allah terima. Dia tak boleh nak kira lebih kurang. Ni jemaah haji, kalau mandi wajib tak sah, kira halal lah. Dia nak haji dah ni tahun ni. Kira tak apalah mandi wajib tak sah, orang lain tak boleh. Orang lain mandi wajib kena sah sebab tak ada haji. Macam tu. Tak peduli tuan-tuan. Haji tak haji, ibadat yang fardu ain salah, tetap salah. Bukan kata apa. Maknanya kita ni, di antara betul lah tu kata Imam Ghazali, kita ni kadang-kadang ditipu. Nafsu setan ni bukan ajak buat maksiat saja, bukan ajak minum arak, berjudi, berzina saja. Ada masa dia ajak buat kebaikan dengan tujuan nak melekakan kita daripada amal yang lebih penting. Bila dah tinggalkan amal yang lebih penting, meskipun sebelah sini nampaknya beramal, hakikatnya Tuhan tak terima juga. Besok, ya Allah, mana pahala haji, mana pahala umrah, mana pahala sedekah, qiyamul-lail bagaimana dulu semua aku buat, mana pahalanya? Rupa-rupa daripada dulu tak dapat ganjaran dah. Sebab cara buatnya tak lengkap syarat dan rukun. Banyak benda yang ketinggalan yang penting-penting.
Kan saya cakap duk sebut dalam kitab. Nak percaya, tak nak percaya sudah. Masing-masing lah. Ikutlah. Kalau berasa kita lebih pandai, lebih alim perjalanan ibadat, silakanlah teruskan. Tak payah mengaji. Ikut kita. Besok pandai-pandailah jawab dengan Tuhan. Pandai-pandailah jawab. Akidah rosak. Macam mana Allah nak terima haji? Tapi orang tak peduli belajar akidah ni tuan-tuan. Tak penting kata. Ada orang seminggu nak pergi haji baru datang nak ngaji. Sifat 20. Ustaz boleh tak nak minta tolong? Tolong apa? Boleh tolong ajar tak sifat 20? Kenapa? Nak pergi haji. La ilaha illallah. Dah selama ni kau buat apa kau tak datang belajar? Seminggu nak pergi haji, hege-hege nak datang. Dia kata Allah tak apalah. Saya tak boleh nak ajar tauhid ni laju-laju, tak boleh. Nak kena ajar satu-satu. Cuba tanya juga surau tu berapa lama satu kitab. Kadang 2 tahun, 3 tahun. Dia kata saya ni ajar yang ringkas-ringkas dah lah. Banyak cantik muka kau ringkas-ringkas. Kan orang terang ke lain, kau faham ke lain. Kan aku pula yang jadi hal kan. Aku nak kena tanggungjawab. Lepas tu dah balik haji tak belajar dah. Tak nak belajar dah. Rupanya nak belajar sekejap sebab nak guna pergi haji. Wah. Macam-macam tuan. Allah. Okey, dah cari tempat berhenti ni. Mana dia? Mata dah tak nampak ni. Okey, jumpa dah. Dan kata qil dapat dengan dia segala yang maujud dan mustahil lawannya iaitu ketiadaan mendapat. Mana lawan bagi sifat idrak itulah. Lawan bagi sifat idrak. Jadi sifat idrak itu salah satu sifat yang wajib ada pada zat Allah mengikut siapa tadi? Qadhi dan al-Imam Haramain. Dan menjalani Maturidiyah, Abu Mansur Maturidiyah. Ini Abu Mansur Maturidiyah ni di antara imam ikutan di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ataupun Abul Mansur Maturidiyah ataupun Abul Hasan Al-Asy'ariyah. Ni dua imam ni. Ini dua imam ikutan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang tu dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, kita tanya siapa ikutan imam dia, siapa imam dalam ikutan akidah dia. Dia akan jawab salah seorang daripada ni. Sama ada dia kata aku mengikut perjalanan Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Kalau dia jawab selain daripada dua ni, dia bukan daripada ahli sunnah. Dan menjalani Maturidiyah dan mengisbatkan sifat takwin. Sifat takwin artinya mengada-ngadakan. Dan ia takwin tu pada mereka itu Maturidiyah, sifat yang qadimah, makna sifat yang sedia kala yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Mengada ya Allah dengan dia takwin akan sesuatu, dan meniadakan ya Allah dengan dia dengan takwin akan sesuatu. Kalau kita belajar sebelum ni, dengan kudrat Allah itulah Allah mengadakan, dan dengan kudrat Allah itulah Allah meniadakan. Tetapi jika ta'alluq dengan mengadakan dinamakan ijad, dan jika ta'alluq dengan meniadakan dipanggil i'dam, meniadakan. Dan jika ta'alluq dengan menghidupkan dinamakan ihya, dan jika berta'alluq dengan merezekikan namanya rizq, makna memberi rezeki. Demikianlah engkau kias yang lain-lain tu samalah. Tapi ada pun yang dah diijma'kan di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, yang qaul yang mutamaknya tadilah tak masuk idrak ni dan tak masuk dengan takwin ni, yang 20 tu ataupun yang 13. Dan menafikan sifat takwin ini oleh Asy'ariyah, dan menjadi mereka itu akan segala yang tersebut itu beberapa ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Mana dah masuk dalam perbahasan sifat qudrah tu, mengadakan bila ada tu dah masuk dalam ta'alluq sifat qudrah dah. Tak payah nak asingkan lagi dengan takwin dah. Dan mustahil lawannya iaitu ketiadaan mengadakan. Mengada-ngadakan mana? Ketiadaan menciptakan. Itu hukumnya mustahil. Dan atas mengisbatkan sifat idrak dan takwin, berkata setengah ulama muhaqqiqin yang mutaakhirin, bermula yang terlebih hampir, ditambahkan pula sifat maknawiyah akan dua sifat, iaitu kaunuhu ta'ala mudrikan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendapatkan dan melazimkan ia akan sifat idrak, dan mustahil lawannya
Dan yang kedua, kaunuhu ta'ala mukawwinan, artinya keadaannya Allah yang mengada-ngadakan, dan mustahil lawannya, iaitu mana ketiadaan Allah tu menciptakan sesuatu, itu mustahil. Jadi kalau nak ditambah yang tadi 20 tambah idrak dan takwin, takwin dan idrak ataupun idrak dan takwin jadi 22. Sifat ma'ani asalnya ada berapa? 7 kan? Tambah lagi 2 jadi 9. Kalau 9 campur yang mustahilnya jadi 18 lah. Kalau yang 22 tadi campur yang mustahil jadi 44. Jadi tuan-tuan yang terperanjat lah kalau kalau orang kata makna jumlah aqaidul iman yang sepatutnya kita kena tahu sebanyak tadi tu. Lebih lah maksudnya daripada 50 tu, sebab dikira idrak dan takwinnya. Dan harus bagi Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Dan maka atas barang yang tersebut ini jadilah segala sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu 24 sifat, dan segala yang mustahilnya 24 pula. Jadi berapa? 48 semuanya tu tak campur apa? Tak campur sifat bagi Rasul tu kan. Wallahu a'lam. Jadilah tuan-tuan, mudah-mudahan ni belajar je lah. Belajar pasang niat betul, mengaji sungguh-sungguh, kemudian usaha beramal, bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terkecuali dibimbing oleh Allah, sentiasa dibimbing oleh Allah, zahir dan batin kita, rohani dan jasmani kita, seperti mana Allah Ta'ala membimbing para nabi, para rasul, para muttaqin, para syahidin, para mukhlisin, wali-waliullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan yang sama, iaitu taat kepada Allah zahir dan batinnya, bersih zahir dan batinnya daripada segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu. InsyaAllah mudah-mudahan antum semua, kalian semua dipanjangkan umur oleh Allah, dimurahkan rezeki oleh Allah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat, diluaskan rezeki yang halal insya-Allah, dipermudahkan segala dunia akhirat, diberi ilmu yang bermanfaat, husnul khatimah insya-Allah semua, insya-Allah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim.